Encik Abdul Hafiz Shah. Beliau akan membuat satu sharing session insya-Allah atas tajuk How to Design a Smart Packaging. Jadi Encik Abdul Hafiz Shah ni sebenarnya adalah seorang business owner dan juga young entrepreneurs AHS Ideas Resources dan currently also pursuing Masters in Arts and Design di UiTM. Encik Abdul Hafiz Shah juga specializes ya dalam printing technology, pre-press, press, post-press, digital art, designing, robotic, innovation, videography, photography and programming. Wow, there's a lot of specialization. Dan Encik Abdul Hafiz Shah juga pernah memenangi banyak award, antaranya Merit Award Malaysia Technology Expo 2021, Gold Award Asia International Conference Art and Design 2021, dan USP 2021 Best Pitch, Live Pitch Unicorn Scholar Program 2021. So ini juga bukan calang-calang speaker yang kita jumpa pada hari ini untuk berkongsi tentang sharing session sedikit tentang macam mana nak design smart packaging. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput Encik Abdul Hafiz Shah untuk memulakan sesi kita. Silakan. Alright, Assalamualaikum semua, dengar tak? Dengar ke? Dengar. Itulah, terima kasih banyak Cik Helmi. Dengar, okey. Saya pun sebenarnya ni first time sebenarnya dijemput untuk buat sharing session. Sebelum ni kalau saya berada di depan PC apa semua kan. So kita punya vibe tu macam nak convincekan people nak pitch, nak buat presentation. So jadi saya agak gugup sikit nak buat sharing session ni. So saya harap Cik Helmi dapat bantu saya lah, kan. Alright. Itulah, kejap saya minta izin untuk share screen, boleh ya? Boleh. Kita buat casual je Cik Afi. Alright. So tanpa melengahkan masa, saya teruskan boleh Cik Helmi? Yes. Alright. Boleh. Itulah, terima kasih pada Cik Helmi tadi, dan terima kasih juga pada Bitkom kerana sudi menjemput saya. Saya ni pun student je sebenarnya. Saya sebenarnya risau juga kan nak bercakap dengan orang-orang hebat dalam ni kan. Macam itulah. So, jadi sedikitlah info tentang diri saya. Itulah, terima kasih kepada Cik Elmi tadi pun dah kenalkan sikit. So jadi saya lebih elaborate sikit lah. So nama saya Hafiz Abdul Halim, so boleh panggil saya Hafiz lah. So dan saya sekarang ni pursue master dalam art and design. Jadi masa saya bachelor degree saya ambil printing technology. So jadi apa yang dibentangkan dan dikongsikan oleh Cik Rahman Amin tadi, itu adalah apa yang saya belajar selama 6 semester saya di Puncak Alam. Printing technology. So apa yang Cik Rahman cakap tadi semua tu betul, dan itulah apa yang saya belajar sepanjang saya ambil degree dalam bidang printing technology lah. Alright. So jadi hari ni saya dijemput untuk buat sharing session. So dan sebelum tu boleh tak saya ceritakan background saya sikit. So ini adalah saya punya gambar, adalah saya buat bisnes dan company saya adalah AHS Ideas. So kami ni adalah satu robotic consultant. So sekarang ni saya memang dijemput oleh sekolah menengah dan juga sekolah rendah untuk mengajarlah subjek robotik di sekolah. Dan kalau for your information Cik Helmi, besok pun saya akan ke SK Puteri Negeri Sembilan untuk ajar cikgu. Sebab apa? KPM baru membenarkan aktiviti co-curriculum dijalankan di sekolah. So jadi barulah nak running balik kelas robotik ni lah. Macam tu. So jadi saya dulu daripada 2014 memang peserta robotik Kotija Melaka lah. Memang dah 8 tahun saya mewakili robotik Melaka. 3 tahun sebagai peserta, 4 tahun sebagai mentor. Macam itulah. So jadi masa saya daripada tingkatan 6, saya habis di tingkatan 6 sebelum saya ambil degree tu kan ada cuti kan, ada 6 bulan kan sebelum kita apply UPU. Jadi masa saya kat sekolah dulu, saya memang tak selalu masuk kelas tau. Tak selalu masuk kelas tu sebab apa? Sebab kita minat designing. Cikgu saya dia memang kalau kat sekolah tu kan ada event ke, ada buat banner, buat banting, memang cikgu ni akan buat. So jadi dia memang didik saya. Saya daripada form 4 saya dah pakai Adobe Illustrator, Photoshop. Memang saya dah buat banner banting untuk sekolah. So jadi disebabkan itu saya minat. Masa saya habis form 6, saya pinjam loan dengan mak saya. Saya cakap, ibu boleh tak pinjam duit nak buka kedai printing? Macam tu. So jadi alhamdulillah lah saya dapat buka kedai printing untuk 6 bulan.
Jadi dan disebabkan itu saya mohon UPU pun teknologi percetakan. Macam itulah. Tetapi minat saya dekat robotik tu masih lagi lah, dan sekejap lagi saya akan tunjuklah saya punya projek yang buatkan saya menang Product Design Award tahun ni. Alright, so ini adalah achievement yang saya baru dapat tahun ni lah, untuk tahun ni, dan disebabkan saya dijemput hari ni pun sebab saya menang Product and Promotional Design Award lah, yang dikelolakan oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia yang baru diadakan pada bulan Mac tu hari, dan pada bulan 6 baru ambil hadiah. Kita dah menang lama dah, baru nak ambil hadiah bulan 6 nanti. Macam itulah. Alright. So ini adalah semasa saya menjalankan pitching day lah, masa saya present dengan Presiden MGPA, lepas tu and all the judges here lah. So alhamdulillah lah, disebabkan saya punya produk tu menempatkan saya jadi juara lah, insya-Allah, alhamdulillah. Alright, so jadi kat sini saya nak terangkan daripada sudut perspektif smart packaging tu. Jadi macam mana kita nak design smart packaging tu kan? Jadi sebelum tu kita kena tahu apa itu smart packaging. Bak kata Encik Rahman tadi, kalau kita sebut pasal packaging, mesti tujuan untuk kita buat pembungkusan ni mesti ada 4 saja. Tak boleh lari daripada tu. Kenapa kita buat packaging? Mesti sebab 4 ni. Untuk protect, untuk melindungi produk yang ada dekat dalam packaging yang kita nak buat. Yang kedua adalah untuk marketing dan information. Information ni contoh kalau macam kita beli ubat, kan, kita beli makanan, nutrition fact yang ada, itu adalah untuk giving information to the user lah, kepada pengguna. So jadi fungsi packaging ini juga untuk memudahkan, convenient untuk pengguna kan. So dan yang keempat adalah fungsi packaging ni adalah untuk transportation. Maksudnya kita senang bungkus, kita senang bawa, kita senang bawa pergi ke mana-mana. Dan kalau kita kata fungsi ataupun tujuan kita buat packaging ni, kita tak boleh lari daripada 4 benda ni. So kalau ada sebab yang kelima tu, kita tak jumpa lagi lah. So ini adalah 4 yang utama. Alright, dan disebabkan itu kita kan berkembang dengan teknologi, jadi disebabkan itu packaging juga harus berkembang dengan teknologi. Alright. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu apa itu smart packaging. Smart packaging ni adalah satu terms yang digunakan apabila kita dapat berinteraksi secara langsung dengan packaging tu. Packaging ni kalau kita tahu dia sebuah benda yang mati kan. So kalau semua orang tahu pun, bila kita sebut pasal packaging, selalunya packaging ni untuk simpan. Lepas tu kalau kita dah tak guna, betul kita buang. So itu adalah common lah yang kita dah letak dekat kepala kita kan. Packaging ni selalunya kita pakai, lepas tu kita dah tak pakai, kita buang. So smart packaging lain. Smart packaging dia ada fungsi dia. Maksudnya dia ada related dengan produk yang kita letak di. So macam contoh yang saya tunjukkan ni, kalau boleh tengok dekat sini, ini adalah kita kata tray kan, untuk kalau kita tulis kat sini dia ada beras apa semua tu kan. So jadi kalau kita assuming kita letak barang tu dekat dalam satu kotak, dia tak ada handle. So jadi kita nak bawa lebih dari satu tu susah. So jadi dekat sini smart packaging tu, tengok dia boleh letak tali dekat sini kan. So dia boleh cantum pula antara satu sama yang lain. So jadi packaging ni akan memudahkan pengguna untuk dibawa ke mana-mana. Itulah maksud dia smart kan, menambah features yang baru. So yang kedua, ini adalah contoh design kotak kasut kan. Kita ada nampak ada kelainan sikit. Dia bukan hanya macam buka and then ada sepasang kasut dalam tu. So tak, dia ada added value dekat dalam tu. Right, dan yang ketiga, kalau gambar dekat sini kita tengok dia ada beberapa lah. So dia ada barcode. Contoh kalau barcode ni commonly kita tahu dia untuk simpan information dari segi harga produk apa semua kan. So kita tambah lagi. Contoh macam ada QR code. Contoh dalam QR code ni kita letak, jadi pengguna boleh scan QR code tu, dia boleh dapat another information. Contoh contoh kita nak, okay, dalam kotak tu ada sepasang kasut. Jadi sepasang kasut tu macam mana cara pakai, macam mana cara nak simpan, macam mana cara nak tukar color ke contoh. So jadi dia boleh giving information through QR code. So itu tambahan lah. Dan juga RFID. RFID ni salah satu teknologi yang baru kalau kita letak dalam packaging, di mana sistem RFID ni dia boleh detect keberadaan packaging tersebut. Macam itulah. So lebih detail lah. So yang keempat adalah dia boleh tahu berapakah suhu. Maksudnya kalau macam produk tu sensitif dari segi suhu. Kalau panas dia tak boleh. So jadi dia boleh give a signal lah pada user, maknanya tempat ni tak sesuai untuk letakkan sesebuah produk tu.
Alright, so dia ada beberapa type apa tu smart packaging ni, dia ada 4. Okay, yang pertama adalah smart packaging. Right, smart packaging ni adalah satu package apa tu packaging yang boleh bertindak untuk mengawal apa tu temperature, untuk mengawal kelembapan, untuk mengawal contoh bakteria kan dalam tu. Alright, kat sini saya ada bagi satu contoh. Packaging ni dia plastik tapi dia ada active paper dekat bawah ni. So tuna fillet ni adalah daging ikan. So jadi contoh active packaging yang saya nak tunjukkan ni. So jadi kalau apa tu daging tu dia dah tak boleh nak pakai. So jadi indikator tu akan bagi tahu, oh ini kita boleh tunjuk warna daging ikan tu. Oh masa ni adakah ianya masih segar ataupun dah tak boleh guna. Itu adalah maksud active packaging. Dia membantu apa tu menjadikan dia indikator kepada produk tersebut. Macam itulah. Alright. So yang kedua adalah intelligent packaging. Intelligent packaging ni dia sebagai nilai tambah kepada satu produk tersebut dan ianya mempunyai sensor ataupun indikator untuk membantu apa tu memberitahulah keadaan produk tersebut. Dia lebih kurang macam aktif tadi. Alright, so nanti saya akan tunjukkanlah contoh yang saya letakkan apa tu yang saya menggunakan konsep intelligent packaging ni terhadap saya punya packaging. Nanti saya akan tunjuk. Alright, so design LED, so ini adalah tambahkan experience kepada pengguna. Contoh dekat sini kita boleh tengok apa tu dia ada augmented reality. So jadi dia nak bagi informasi lebih terhadap produk tersebut. So itu adalah design led packaging lah. Alright, dan yang seterusnya adalah connected. So kita boleh tahu keberadaan packaging kita berada di mana dengan menggunakan apa tu aplikasi telefon bimbit kita kan. So itu adalah antara jenis-jenis smart packaging yang adalah dekat pasaran sekarang. Alright, kelebihan smart packaging ni adalah dia untuk melindungi apa tu melindungi produk tersebut, okey, dan meningkatkan jangka hayat sesebuah apa tu produk tu. Alright, dan dia juga berfungsi sebagai untuk menjaga kualiti apa tu produk yang diletakkan dalam packaging tersebut. Dan yang seterusnya adalah dia dapat mengurangkan apa tu kecurian. Lepas tu kalau macam ada penipuan dari segi packaging kan, contoh kalau macam packaging ubat kan kita ada KKM punya apa tu tag tu kan, itu pun adalah salah satu kelebihan smart packaging yang kita dah letak lah. Tapi itu bukan konsep packaging, itu adalah konsep apa tu digitalize yang apa tu stiker tu, macam itulah. Alright, so kita boleh planning dari segi pengeluaran produk kita. Lepas tu and juga dia boleh membantu pengguna tu sendirilah. Maksudnya kalau apa tu produk itu kita mampu gunakan sampai tahap ini, tapi dengan smart packaging ni kita mampu apa tu maksimumkan lagi penggunaan produk tu tadi bersama dengan packaging tu. Alright. So ini adalah future trend apa tu smart packaging yang akan datang. Mungkin kita akan lebih fokuskan kepada sustainability of the product. Lepas tu untuk apa tu mengelakkan apa tu anti counterfeiting, and also one solution ni adalah salah satu kita nak menyelesaikan banyak masalah tapi dengan membawa satu solusi. Macam itulah. Dan dia juga membawa big data dan juga data visualization lah. Maknanya penggunaan produk itu terus kepada pengeluar ataupun apa tu pemilik produk tersebut. Alright, so ini adalah produk saya. So ini adalah pitch deck yang membuatkan saya apa tu menjadi Johan lah untuk produk design. Tu boleh saya share untuk saya punya pitch deck ni? Boleh dipersilakan. Alright, so ini adalah problem statement yang saya dapat apa ni sebelum saya apa tu bertindak untuk membangunkan produk ini. Yang pertama adalah sekarang ni ini saya ambil daripada apabila saya interview 40 orang cikgu sekolah menengah di Melaka lah. So jadi apa ni kebanyakan daripada mereka setuju dengan pernyataan masalah yang saya sertakan lah. Contoh yang pertama, sekarang ni kita masih apa tu dalam cara pembelajaran yang lama. Maksudnya cikgu kalau dalam kelas masih lagi menggunakan buku teks and everything. So jadi benda tu akan apa tu tak bukan kita kata tak sesuai, tapi daripada era sekarang yang budak pun dah semua dah pakai phone kan. So jadi bila dia tengok buku tu, jadi apa tu perkara yang lama tu boleh apa tu maknanya tidak memberi impak yang begitu besar lah kepada student sekarang.
Okay, lepas tu yang kedua adalah lack of resources, di mana kebanyakan sekolah tak ada sumber ataupun tak ada bahan bantu mengajar yang sesuai untuk bantu cikgu memahamkan lagi mata pelajaran yang cikgu ajar. So yang ketiga adalah isu dari segi penggunaan teknologi. Kadang-kadang cikgu pun kebanyakan mereka pun yang dah berumur kan. So jadi macam bila dia nak guna teknologi pun itu adalah salah satu cabaran yang cikgu-cikgu sekarang pun hadapi. Macam tu. Alright. Jadi ini adalah solusi yang saya cuba bawa dengan mengenengahkan robotic module box ini. Robotic module box ni kalau cik tengok, kalau yang lain tengok, ini adalah salah satu alat bantu mengajar untuk bantu cikgu mengajar subjek RBT, iaitu reka bentuk teknologi untuk pelajar tingkatan 2 sekolah menengah. So jadi dekat sekolah menengah sekarang ni diorang ada satu subjek reka bentuk teknologi. So jadi dalam reka bentuk teknologi tingkatan 2 tu diorang akan belajar electrical tau, diorang akan belajar robotik. So ini adalah bahan bantu mengajar lah. Yang pertama dia boleh improvekan learning skill cikgu dan juga pelajar tersebut. Dan saya punya produk ni pun bertindak sebagai satu suplemen tambahan lah untuk membantu cikgu kan dan budak, dan juga untuk enhancekan learning experience students. Sebab apa saya ada letakkan AR dan juga QR code dekat dalam saya punya kotak. So ini adalah teknologi yang saya bawa yang bila kita nak melaksanakan ataupun mengajar cikgu dekat dalam di dalam kelas. So mereka perlu bawa ketiga-tiga benda ini. Yang pertama adalah robotic module box tu sendiri. Yang kedua adalah expansion module set sorting panel, di mana kan kalau robotic set ni dia ada banyak tau. So jadi kita nak asingkan mengikut part-part tu susah. So jadi kita perlukan expansion ni, jadi budak boleh ukur mengikut size dan juga warna yang berbeza. Okay. Dan yang seterusnya adalah innovation element yang saya letak dekat dalam saya punya kotak ni adalah yang pertama adalah saya menggunakan augmented reality. Yang ni adalah untuk enhancekan learning experience students tu tadi. So kalau kita sebut pasal smart packaging, so ini adalah salah satu teknologi yang saya bawa dekat dalam robotic module box ini. Dan juga kita mempunyai Instagram filter, sebab sekarang kan budak-budak kan dia suka main Instagram, ada filter kan. So jadi macam mana kita nak attract students tu untuk minat terhadap robotik ni, so kita gunakan social media tu sebagai satu medium untuk mempromosikan robotik itu tadi. Okay. So kalau yang lain, kalau korang semua nak check kan ataupun nak rasai sendiri pengalaman AR tu, bolehlah download RT Vive apps ni daripada Google Play Store. Sekejap lagi kita akan scan sama-sama, jadi ke tidak. So jadi masing-masing boleh share lah. Diorang dah try ke belum kan? Alright, so semua boleh try. So kalau yang lain kalau nak cuba, bolehlah install RT Vive app ni daripada Google Play Store ataupun App Store. Alright, so kalau dah download, nanti slide yang seterusnya nanti saya akan tunjukkan cara penggunaan dia lah. Alright. So kalau nak merasai AR tu, bolehlah download sekarang. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Alright. So okay, yang ini adalah QR code untuk download dan cuba rasai sendiri Instagram filter yang saya sendiri cipta lah, macam tu. So yang lain, kalau nak cuba Instagram filter ni, bolehlah ambil telefon bimbit masing-masing. Kalau yang guna PC yang tengok benda ni pakai PC, bolehlah guna phone. Cik Elmi boleh cuba? Nak cuba tak? Saya memang tengah cuba tu ni. Ah, So saya scan barcode ni, lepas tu dia pergi ke scan barcode ni. Instagram. Yes, lepas tu akan ada filter. Boleh tak? Dapat tak? Okay. Sekarang ni dia masuk dalam Instagram saya. Alright. Okay, so filter apa now saya dekat saya punya Instagram ni. Okay. Saya dah scan dah, lepas tu dia bawa saya ke Instagram tu. Okay, Okay. kemudian dia akan keluar apa ya? Dia akan keluar dekat kamera Instagram. Betul. Okay, lepas tu lepas dah keluar dekat filter Instagram, lepas tu dah boleh cuba. Oh, filter yang Ada gambar Lego. Nampak tak? This one. Oh, Lego ni. Okay. Start. Ya Allah, dia terangku. Saya nampak tadi ada yang Lego tu. Lego, okay.
Okay. So saya Nampak tak? tekan ada. So itu adalah salah satu apa tu QR code ni memang saya letak di packaging lah. So jadi bila pengguna pun boleh scan, jadi dia boleh apa tu have fun lah dengan Instagram filter tu. Macam tu lah. Alright. So kita tambahkan dia jadi apa nilai tambah kepada packaging tersebut. Selalu orang guna untuk selfie lah, untuk ambil gambar kat orang kan. Macam tu. So yang kedua ni, yang sebelah ni pula, sebelah apa ni kanan saya ni kalau nampak daripada sini, kalau dah download dekat Artivive tu tadi, kalau yang dah download nanti apa tu boleh scan gambar ni, so nanti dia akan keluar video dekat phone. Cik Elmi dah download? Nak cuba? Artivive ni okey, dah download dah. Dah download. Bolehkan akses. Okey. Okay, kemudian apa yang perlu saya buat saya Okey, onkan apa tu Artivive apps tu. Okey, dah. Okey, lepas tu akan keluar kamera kan? Betul. Alright. Okey, lepas tu halakan kamera tu ke arah gambar budak lelaki dan perempuan ni. Learn, invent and play ni. Okey, sudah. Ada video keluar tak? So, saya tekan art feed ke? Tak. Dia hala saja. Halakan saja kepada gambar dua Yes, halakan saja pada gambar tu. Okey, sudah. Okey. So, apa yang patut saya nampak Kena tunggu nanti dia akan keluar video. Okey, saya akan tunjukkan contoh. Alright. So dia kena ini adalah satu video yang saya akan tunjukkan. Nampak tak? Alright, ini kotak saya. Okey, lepas tu saya ambil gambar pakai phone. Okey, itu kotak saya. So bila kita buka, dekat dalam tu ada gambar kan? So bila dia hala dia akan terus keluar video. Dia akan keluar macam tu. So jadi kamera tu kena betul menghala je ke arah target tu. Macam tu. Dia tak boleh hala. So ini adalah ini adalah satu teknologi augmented reality yang saya letak di dalam packaging saya lah. Untuk enhancekan lagi students punya experience. So lagi diorang seronok lah untuk belajar gitu. So ini adalah inovasi yang saya bawa. Alright. Kalau saya tunjukkan sekali lagi lah video ni, kalau yang lain tak dapat nak tengok kan. So halakan kamera tu dekat target tu tadi, gambar tu tadi. So jangan alihkan kamera, nanti boleh tengok. Maknanya apa video yang dia cuba disampaikan dekat situ. Video yang dia tunjuk ni video apa Encik Hafiz? Video yang budak tu tengok ke macam mana? Video yang budak tu tengok. Betul. Dah keluar terpapar kat saya punya phone. Yes, So dia ambil masa sikit lah sebab orang yang baru download kan, dia ambil masa sikit. Tapi kalau Cik Elmi memang boleh try lah yang cara tadi tu, memang boleh, memang berkesan. Alright. So inilah tadi Instagram filter tu. Adalah contoh bila pengguna saya pakai. So boleh scan dekat sini. And then diorang boleh have fun lah with this lah. Contoh diorang boleh so bermaksud kita boleh tarik minat pelajar lah untuk sertai robotik tu. Alright. Kalau boleh tengok dekat sini. Okay, so ini adalah brainstorming and idea. So ini adalah salah satu proses untuk saya menciptalah saya punya design tu tadi. So ini adalah contoh-contoh kotak yang saya ambil sebagai sampel dan juga reference saya lah. Alright, so ini adalah konsep yang saya cuba implementkan dalam produk saya itu tadi. So konsep dia adalah sebagai sebuah kit pendidikan yang menggunakan cardboard ataupun paper saja. So and then ianya boleh mengasingkan kit-kit tadi mengikut saiz dan juga kesesuaian kotak tu tadilah. So bila kita kata kenapa pentingnya design tu tadi, sebab kita manusia bila kita tengok design yang cantik, dia tak sampai satu saat pun kita dah impress, kita dah suka macam tu. Okay, dan juga design ni juga adalah subjektif. Kadang-kadang kita nampak design tu tak cantik, tapi ada orang lain pula nampak benda tu cantik. So a good design memang mempengaruhi psikologi manusia. Alright, sebab itulah kita kena sentiasa kita kan manusia suka lihat benda yang cantik-cantik kan. Begitu jugalah produk dan juga packaging yang kita cuba nak hasilkan. Alright.
So ini adalah 3D apa tu 3D apa tu model lah kepada saya punya produk. So kalau boleh tengok dengan lebih detail, ini kotak dia. So saya rasa itu saja kot perkongsian saya apa tu untuk hari ni. So jadi kalau kita ada beberapa minit lagi, bolehlah kalau ada nak tanya soalan ke apa ke. Okay, perhaps kita boleh buka beberapa soalan kalau ada kepada Encik Hafiz. This is very interesting. Kalau Encik Hafiz perhaps tahu tak apa-apa pasal tempat where to find a place untuk mass produce the packaging yang macam smart packaging ni. Sebab smart packaging ni kan dia macam dia up sikit daripada packaging biasa tu kan. Betul. So, betul. Tapi okey, contoh dari segi apa tu soalan macam Cik Elmi tadi kata dekat mana kita nak cari untuk cetak kita punya apa tu smart packaging ni, dia bergantung dari segi apa jenis teknologi yang kita cuba nak implementkan dekat dalam kita punya kotak. Macam saya punya kotak ni tadi, dekat semua company boleh print. Sebab apa saya menggunakan third party. Maksudnya saya gunakan design yang ada dalam kotak saya tu. Lepas tu saya gunakan third party tadi macam Artivive tadi, apps tadi tu. So bila dia scan, so dia akan keluar. Macam QR code pun sama. So kita maknanya inovasi yang saya cuba sampaikan kat sini adalah apa yang saya guna adalah Instagram dan juga Artivive. Jadi maknanya dia tak adalah directly kepada kotak tersebut. Contoh, kalau kita nak buat kotak yang boleh mengesan keberadaan packaging tu. Okay, contoh kita nak letakkan RFID dekat dalam kotak. So kita kena cari satu company yang betul-betul khas untuk yang ada teknologi RFID yang boleh embedkan dekat dalam packaging tersebut. Macam itulah. So kalau menjawab pada soalan Cik Elmi tadi, kita kena bergantung kepada apa jenis teknologi yang kita cuba nak implementkan dekat dalam packaging kita tu tadi. Okay, alright. And then coming back to your presentation tadi tu Cik Alfi, perbezaan antara active packaging dengan intelligent packaging tu macam mana? Sebab nampak macam lebih kurang sama je kan? Lebih kurang sama. Intelligent tu. Alright, so kalau kita kata macam intelligent ni dia boleh bertindak sendiri tau. Itu masuk intelligent kan. So dekat intelligent packaging ni dia boleh bantu kita untuk tahu. Okey, contoh saya bagi contoh adalah satu kopi dekat penutup dia tu kita boleh letakkan warna. Okey, kalau air tu masih panas, so penutup dia tu boleh berubah kepada warna merah. Kalau kopi tu dah sejuk, so penutup tu dia akan tukar kepada warna biru. Nampak tak dekat situ? So maknanya dia adalah satu packaging yang boleh membantu pengguna tu sendiri. Itu adalah intelligent packaging. Macam active packaging tu tadi, kita simpan ikan ataupun kita simpan daging, tapi warna daging tu boleh berubah kan kalau makin lama kita simpan kan, warna daging tu kan boleh berubah. So jadi dekat packaging tu dia boleh tunjukkan indikator warna daging yang masih segar dan juga daging yang dah tak boleh guna. Itu maksud active packaging tu tadi. Itu berbeza lah dari segi active packaging dan juga intelligent packaging. Alright, faham. Okey, ada lagi tak soalan daripada para pendengar pada hari ini kita hari ini? Personally, I think this is such an eye-opener untuk saya juga because tak pernah tahu pula ada smart packaging daripada that conventional packaging that we have in the market tu kan? Yes, betul. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, on behalf of Bitkom, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Cik Abdul Hafiz atas kesudian untuk buat satu sharing session yang membuka mata at least kepada saya tentang smart packaging as opposed to that conventional packaging. Ni lebih kepada orang kata menyuntik elemen of some kind of technology to actually update. Yes, betul. Untuk menaikkan lagi packaging yang kita ada sekarang ni. Betul. Thank you very much Encik Abdul Hafiz. All the best dengan you punya masters study and we hope that you will pass with flying colours insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak juga Bitkom sebab sudi jemput saya. Saya pun itulah saya minta maaf jugalah sebab macam singkat sangat. Tapi perkongsian ni pun saya rasa yang penting saya nak tunjukkan elemen smart packaging yang saya apply dalam saya punya design. Itu saja. Alright.
Ya, objektifnya lebih kepada orang kata introduction of knowledge about smart packaging sudah dicapai Betul. sebenarnya. Ya, okay. Betul. Thank you very much Encik Rafi. Alright, terima All the kasih. best. Alright. Okay, kepada semua berakhirnya sesi dengan Encik Abdul Hafiz itu berakhir jugalah modul kita yang pertama pada sesi kali ini berkenaan dengan build your own brand, berkenaan dengan prototype and design. And insyaAllah we fervently hope that you learn something from this sharing session and webinar. And then on behalf of the organizer, BigCom, I would like to extend our deepest gratitude to all the presenters today, Dr. Ahmad Rafizan, Encik Rahman Amin dan juga Encik Abdul Hafiz atas kesudian untuk bersama-sama kita pada majlis ilmu kita pada hari ini. Thank you very much again to everyone atas kesudian untuk menghadiri sesi pada kali ini, and insyaAllah kalau ada lagi program seperti ini kita akan buat lagi jemputan dan kita harap you guys could datang lagi untuk participate. Thank you very much. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya again.